Kita buat live kan? Live kan? Ya, minta maaf. Okay, floor manager. Alright, kita hanya akan berada di sini lebih kurang dalam 45 minit lebih kurang. Okay, dan kita akan membincangkan banyak perkara. Tetapi kita akan cuba simpulkan. Okay, namun begitu, buat pertama kali yang kami bawakan seorang tokoh politik ataupun sebut politik tu. Tak nak nak sebut politik pun. Okay, yang mana bersama dengan saya pada pagi ini adalah Tuan Ahmad selaku pengerusi Lembaga Pengarah Institut Cermat dan Hukum Malaysia yang baru sahaja dilantik dan membawa paksinya yang tertentu yang kita akan bincangkan pada sesi yang ada ini, iaitu cadangan ataupun soalan wawancara bagi seorang putera TBM, iaitu politik kebudayaan dalam pembudayaan ilmu. Alright, politik kebudayaan dalam pembudayaan ilmu. Alright, okay. Sebelum tu Tuan, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat boleh? Ya. Terima kasih. Boleh dengar semua ya? Okey. Alhamdulillah. Dan Tuan memang daripada Kuala Lumpur bukan daripada Kanga. Daripada Kanga ya, tapi dah ada kat Kuala Lumpur beberapa hari dah. Alright. Okay, so kita takkan buang masa. Okey, kita akan terus kepada soalan pertama yang saya akan ajukan kepada Tuan Amin situ. Untuk membuka sesi wawancara ini, boleh Tuan kongsi dan paskan dengan lebih perinci apakah definisi penting mengenai politik kebudayaan. Itu soalan pertama. Soalan yang kedua, bagaimana budaya boleh berperan dalam membudayakan ilmuwan? Okey, ada dua cara ini. Mungkin kau boleh kupaskan. Silakan. Okey, terima kasih Saudara Pengerusi Majlis juga kepada DBM kerana menyediakan surat sofa putih ini kepada saya dalam sesi kita pada hari ini. Sebenarnya topik yang kita cuba bincangkan hari ini adalah satu topik yang besar. Yang mana kalau kita tengok perkataan politik kebudayaan ilmu, ini dua konsep yang bagi saya besar dan mungkin rumit bagi setengah orang untuk faham. Dan ketika saya pertama kali melontarkan perkataan ataupun terma politik kebudayaan itu sendiri pun ramai yang tertanya, minta kalau boleh saya bincangkan secara lebih mendalam. Jadi mungkin ini adalah platform yang ada buat masa ini. Dan mungkin pada masa saya akan cuba kupas lagi dalam ruang-ruang kesempatan. Kalau saya mulakan dululah dengan menguraikan sedikit besar kita politik kebudayaan juga dalam pembudayaan ilmu. Jadi kalau dalam faham biasa kita, politik ni kita selalu kaitkan dengan persoalan kuasa dan bagaimana untuk mendapatkan kuasa dan meningkatkan kuasa, dan juga bagaimana mentadbir pelbagai hal yang ada di bawah kuasa. Dan walaupun kalau kita tengok dalam definisi Dewan Bahasa dan Pustaka, meliputi segala tindakan, kelakuan ataupun dari segi fikiran untuk mencakupi perkara tersebut. Saya suka untuk membawakan satu definisi yang terhasil daripada polemik kebudayaan di Indonesia yang diketengahkan oleh Sultan Tadi Ali Shah Bana. Sultan Tadi Ali Shah Bana ini salah seorang tokoh budayawan di Indonesia yang pernah berkhidmat sebagai ketua jabatan di Jabatan Pengajian Melayu Universiti Malaya pada 1960-an. Yang mana yang saya rasa kalau dalam pembacaan saya dalam merujuk pada masa itu, dia tidak meliputi apa yang Sultan Tadi sebutkan. Yang mana Sultan Tadi menyatakan bahawa budaya ni ialah penjelmaan nilai-nilai. Jadi kalau saya kaitkan definisi yang disebutkan dalam Dewan Bahasa dan Pustaka ini, yang mana fikiran yang dalam ialah ia terhasil daripada penjelmaan nilai-nilai. Dan ini agak menarik kerana kalau kita melihat pula definisi budaya ilmu, saya ingat kalau di Malaysia ini tokoh yang terkenal menulis tentang budaya ilmu ialah Profesor Dr. Wan Muhammad Nur Wan Daud. Kalau dalam 1990-an dulu beliau menulis sebuah buku yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa bertajuk Budaya Ilmu Satu Penjelasan, yang mana beliau telah mengemas-kini buku ini dalam penerbitan terkini yang lebih tebal yang bertajuk Budaya Ilmu, Makna dan Manifestasi. Yang mana kalau kita melihat
kalau boleh saya rumuskan apa yang Profesor Dr. Wan Muhammad Noor Wan Daud tulis tentang budaya ilmu ni, kalau ikut definisi lebih kurang, sebab dia kata segala aktiviti yang kita kata berpaksikan ilmu lah, so, ataupun terlibat aktif terkait ilmu dalam membuat keputusan berdasarkan ilmu. Jadi kalau boleh saya rumuskan, yang dimaksudkan oleh Profesor Dr. Wan Muhammad Noor Wan Daud ini dalam menjelaskan maksud budaya ilmu ialah penjelmaan ilmu dalam tindakan dan juga keputusan yang dibuat oleh orang ramai. Jadi kalau kita tengok dari segi definisi yang saya sebutkan tadi tentang kebudayaan dan juga ilmu, ada satu makna yang lebih mendalam. Sebab itu kalau dalam definisi yang dipakai oleh Sultan Tadir tadi dalam kebudayaan dan juga Profesor Dr. Wan Muhammad Noor Wan Daud di dalam ilmu, kedua-duanya menggunakan perkataan menjelma. Maksud dia ialah sebenarnya lebih mendalam, tapi bagaimana kita nak menjelmakan ia dalam konteks atau amalan kita dalam kehidupan, pun dalam keputusan sedar ataupun secara tidak sedar kita dalam kehidupan. Jadi bila saya menggunakan istilah politik kebudayaan itu ialah bagaimana tindakan kepimpinan, kalau kita ambil politik tadi sebagai usaha mendapatkan kuasa dan juga mentadbir segala hal, bagaimanakah kepimpinan kalau kita mengambil politik itu dapat menjelmakan tadi nilai dan ilmu. Kalau ilmu dia mesti ada nilai dia, dan nilai juga mesti berdasarkan ini satu hubung kait yang kita kata yang mendalam. Kerana kita faham bahawa ilmu ni banyak. Kalau selalu dipetik oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, dia selalu memetik daripada karya T.S. Eliot. Dalam puisi dia selalu kata, ke manakah hilang ilmu dalam lambakan maklumat. Ini kita berinteraksi ilmu dalam realiti kehidupan masyarakat ni. Maksud dia sumber maklumat sekarang ni, terutama dalam zaman sekarang perkembangan teknologi, dia banyak maklumat. Jadi bagaimanakah kita menjelma ilmu daripada dalam maklumat? Sebab bukan semua maklumat, bukan semua pengetahuan ini dia ilmu. Setengah tu dia kita kata macam makanan lah. Dalam makanan ni kalau kita hidang macam-macam jenis lauk ni, bukan semua makanan ini dia berkhasiat. Jadi bagaimanakah dengan dipandu tadi oleh nilai? Misalnya nilai kita banyak. Misalnya kalau kita nak menghidupkan masyarakat yang adil, jadi bagaimanakah ilmu itu dapat membantu kita? Kalau adil ni kita kata meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi bagaimana ilmu itu dapat membantu kita untuk mengamalkan keadilan dalam kita, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan bagaimanakah kalau kita saya sebut banyak di banyak tempat, kalau kita kata politik sebagai kuasa, maksudnya kuasa ni saya selalu sebut tugas pemimpin ini satu ya. Walaupun orang cerita pemimpin ni macam-macam, tugas pemimpin ni satu ya. Tugas pemimpin adalah membuat keputusan. Jadi kalau kita sebagai individu juga adalah pemimpin, bagaimana kita membuat keputusan dalam perjalanan kehidupan kita seharian? Dan keputusan ni ada yang besar dan yang kecil. Misalnya pada hari ni, pada pukul 12 tengah hari, kita buat keputusan kita nak pergi pesta buku kan, kita nak berehat di rumah, ataupun kita nak berjalan-jalan, pergi membeli belah, ataupun menjalan. Pukul berapa kita nak tidur, pukul berapa nak makan, kan? Pukul berapa kita nak siapkan kerja kita. Jadi semua itu memerlukan keputusan. Jadi bila saya cakap tadi soal pemimpin dia nak buat keputusan, sudah tentulah yang akan membantu beliau membuat seseorang ni membuat keputusan yang baik, keputusan yang tadi untuk menjelmakan nilai-nilai tadi, dia mesti dipandu oleh ilmu dan juga nilai yang dia capai. Jadi inilah yang saya cuba kenalkan bagaimana politik kebudayaan dalam pembudayaan ilmu ialah bagaimana hari ini dalam konteks kenegaraan kita nak bawa masyarakat supaya berada pada satu tahap yang berbeza. Dan hari ini kita tahu dalam situasi politik, ekonomi, sosial kita ni banyak kita kata ketidaktentuan. Masyarakat hari ini seolah-olah keliru dengan perbezaan-perbezaan yang wujud. Jadi selalunya masyarakat ini dia bersandar kepada
sosok pemimpin ataupun lambang-lambang. Tapi sebenarnya kita kena mengajak masyarakat untuk kita kena tanya dulu, kita ni nak hidup dalam masyarakat yang bagaimana? Masyarakat adil, apa maksud adil? Jadi dengan itulah baru kita dapat menyusun fikiran kita, tindakan kita, pergaulan kita, bagaimana kita nak menjelmakan tadi nilai-nilai dan juga nak menjelmakan ilmu dalam kehidupan kita. Jadi kalau boleh itu yang jawapan saya panjang sikit lah. Ya. Soalan saya tidak panjang, soalan adalah merangkumi keseluruhan soalan saya. Okey, tapi boleh saya juga simpulkan bahawa semua itu saling bersandar antara satu sama lain dan mestilah secara berstruktur supaya dilaksanakan secara kata lebih perinci dan berkesanlah mengikut masyarakat, golongan masyarakat yang ada. Okey, saya akan pergi pada soalan kedua, tuan. Okey. Peredaran masa banyak mempengaruhi perubahan trend. Okey, trend dari segi dan pendekatan dalam membudayakan ilmu. Jadi bagaimana kita boleh beradaptasi dengan teknologi masa dan juga trend yang kian berkembang di sekeliling kita, yang mana dalam masa yang masih ada ni adalah dengan menggunakan nilai estetika yang kita ada menyatakan tadi dengan menjadi identiti budaya bangsa yang lebih cemerlang. Ini soalan yang berat pada saya lah, tadi yang saya sebutkan tadi, ilmu dia sifat dia berkembang. Dan seorang yang ilmu, dia lazimnya semakin dalam atau semakin luas. Keilmuan seseorang, dia selalunya akan menyuntik kesederhanaan dalam diri dia. Maksud dia apa? Kita kalau dalam kehidupan seharian ni, kita selalulah bagi, terutama bagi orang Islam, kita selalu mudah berkata, ilmu kita ni hanyalah setitik daripada lautan ilmu Allah yang maha luas. Kita selalu kan, kadang-kadang kita dengar orang cakap ilmu kita manusia ni ilmu tak banyak, ilmu setitik daripada lautan sangat luas. Tetapi dalam amalan kehidupan kita, ini mungkin ego manusia. Dia susah untuk mengubah pandangan hidup dia, pendirian dia, susah ditegur. Dia susah nak ubah kebiasaan dia. Sebab kalau kita memahami konsep tadi, bahawa ilmu kita sedikit, kita akan ada satu sikap lapang dada yang lebih besar. Sebab apa? Sebab kita sentiasa menyedari bahawa banyak lagi perkara yang kita tidak tahu. Dan apabila saya bercakap tentang berlapang dada, kan, bersedia untuk mendengar tentang perkara-perkara baru ataupun mungkin perkara yang berbeza dengan pendirian dan juga pegangan yang kita ada, bukan berarti kita mendengar terus kita menerima. Tapi apa yang saya nak maksudkan ialah sikap berlapang dada ni, maksud dia sentiasa bersedia untuk menerima kebenaran sekiranya ia dapat dibuktikan ataupun pendapat-pendapat baru yang lebih baik. Jadi ini yang saya suka. Saya ambil pandangan T.S. Eliot tentang bagaimana ilmu yang hilang dalam makan maklumat. Cabaran zaman hari ini, yang tadi disebutkan tentang perkembangan teknologi, daripada segi akses kepada maklumat, bagi saya generasi hari ini memang mempunyai akses yang jauh lebih luas, jauh lebih banyak, jauh lebih mendalam dan juga jauh lebih pantas. Apa orang kata apa, dunia di hujung jari kan. Tapi sejauh manakah lambakan maklumat ni telah berjaya menyelesaikan masalah-masalah kehidupan yang kita hadapi? Itu persoalan lah. Jadi ini kita kena tanyakan. Sebab apa? Sebab ilmu ni, ilmu yang berguna ialah ilmu yang diamalkan. Hari ini dengan semakin banyaknya ilmu, semakin ni kita tengok seolah-olah semakin banyak pula krisis. Ini kerana mungkin kerana kita tidak ada platform yang segar. Yang saya kata tadi, platform yang menyediakan, kita kata penggerak-penggerak perubahan yang sedia mengelak kebaikan daripada berbagai pihak. Sedia sebab di dalam istilah yang selalu dipakai status quo ni, tak ramai orang, selalunya orang selesa dengan apa yang dia buat, dia rasa pernah berjaya. Kalau orang yang berilmu, dia tahu satu yang berjaya pada satu waktu tidak semestinya berjaya pada setiap waktu. Jadi dia kena ada tadi, sikap tu penting. Sikap dalam kita membawa, mengembangkan ilmu, menyaring ilmu, itu penting tu ada. Jadi berbalik kepada soalan tentang perkembangan teknologi, bagi saya perkembangan teknologi ini salah satu perkara yang kita patut raikan.
kita patut sambut. Tetapi kita mesti menyusun kembali cara kita menanggapi ilmu, bagaimana kita memilih ataupun menyaring untuk kita memastikan ilmu yang kita dapat ni bukan sekadar lambakan pengetahuan, tetapi bagaimana kita dapat jelmakan supaya dia dapat mencapai tadi objektif kita, kehidupan kita secara peribadi, kehidupan kita secara berkeluarga ataupun bermasyarakat dan juga bernegara. Jadi banyak perkara ni dia bukan semudah saya cerita ni, bunyi macam mudah kadang-kadang tapi sebenarnya dalam realiti kehidupan kita dia memerlukan lebih. Kena ada kesabaran, kena ada kesanggupan, kena ada daya tahan. Sebab realitinya masyarakat kita ni dia tidak uniform, tidak seragam. Ada orang kaya, ada orang susah. Ada orang dia berpendidikan, ada orang dia hanya berpendidikan rendah. Ada orang tidak ada akses kepada pendidikan. Malah akses terhadap kemudahan asas pun tidak ada. Jadi pengalaman hidup manusia itu sendiri akan sedikit sebanyak mempengaruhi cara mereka bertindak balas ataupun bereaksi terhadap lambakan maklumat dan juga ilmu. Sebab kita kata macam ni lah, orang yang lapar ni dia tidak akan fikir perkara-perkara yang lebih besar lah. Sebab kalau kita belajar teori hierarki Maslow, perkara asas yang dia nak ialah perkara-perkara asas lah, makan minum, pakaian, tempat tinggal. Tapi kalau kita nak bercakap tentang ilmu yang lebih tinggi, kita kena selesaikan perkara-perkara asas lah. Walaupun memang ada sebahagian daripada kita dia boleh saja terus kita kata cuba capai objektif yang lebih tinggi. Dia tak kisah pun dia hidup sederhana, tapi kalau ada dia minat ilmu, dia nak perkara yang lebih besar. Tapi dalam realiti kajian sosial menunjukkan majoriti kalau perkara-perkara asas dia tidak selesai, dia boleh kita kata hampir tidak peduli kepada perkara-perkara yang lebih dalam yang juga lebih luas. Okey. Maknanya ilmu tanpa amal, benda tak ke mana-mana lah. Segalanya perlu seiring. Okey, masih sama. Alright. Tuan nak minum dulu. Okey, sekali lagi saya berhenti sekejap sementara kita akan pergi persoalan selanjutnya. Saya nak promo sikit buku yang ada di depan untuk minum, iaitu buku yang baru saja kami lancarkan pada hari kedua oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, iaitu Bangsa Melayu Penjejak Benua dan Perintis Budaya Malim, yang mana buku ini telah ditulis oleh Tan Sri Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Sri Diraja Ramli bin Tarik, iaitu mantan Menteri Besar Perak yang paling lama yang khidmat untuk negeri Perak. Inilah bukunya. Boleh terus ke Reruai ITB di bahagian belakang ini saja dan dapatkan buku ini dengan harga yang ditetapkan. Kemudian anda berpeluang untuk mengisi borang ini untuk mendapat hadiah penerbangan dan penginapan ke Jakarta pada bulan 9 ini nanti. Menang itu nanti akan dilayan seperti VIP. Okay? Akan ada akses untuk semua aktiviti yang akan dilaksanakan semasa Pesta Buku Antarabangsa Indonesia yang akan dijalankan pada penghujung September dan di awal Oktober. Kami mencari 2 pemenang, 3 hari 2 malam tiket dan juga penginapan penerbangan terus dari Kuala Lumpur ke Jakarta. Alright. Selanjutnya adalah buku-buku yang selainnya, iaitu buku begini, iaitu buku siri klasik Pak Sako. Okey. Dengan nilainya saya tak boleh sebutlah berapa. Tetapi ada potongan antara 20 hingga 40%. Boleh dapat terus ke Reruai ITB di belakang pentas ini. Alright. Boleh tak teruskan? Okey, saya soalan saya dah hilang tadi. Okey. Alright, saya akan pergi pada soalan selanjutnya, iaitu okey, tadi kita sebut tentang budaya keilmuan, okey? Alright, mengukuhkan budaya keilmuan pasti ada cabarannya tersendiri. Alright. Pada pandangan tuan sendiri, okey, apakah bentuk cabaran yang sedang akan atau mungkin dihadapi serta bagaimana cabaran ini akan dapat diatasi dengan sebaiknya serta mendatangkan impak yang positif pada masyarakat? Bagaimana daripada sudut pandangan puan sendiri? Silakan. Cabaran memang banyak. Tadi saya sebut dia cabaran dia mengikut tahap-tahap yang berbeza lah. Tahap-tahap kehidupan masyarakat yang berbeza. Dalam ucapan saya semasa merasmikan dialog buku negara baru-baru ni, saya sebut tentang bagaimana industri bukuan mesti berinteraksi dengan perkembangan zaman. Tadi disebut tentang perkembangan teknologi, tetapi kita juga mempunyai banyak isu masyarakat ataupun isu negara yang kita mesti selesaikan. Misalnya dalam perkembangan teknologi kita tahu di negara kita ni walaupun atas kertas
kita kata pencapaian kita mengatasi kemiskinan itu diiktiraf oleh dunia. Ya, diiktiraf oleh dunia kerana pencapaian kita dapat mengurangkan jumlah miskin tegar di negara kita. Tetapi dari segi jurang ekonomi dan juga masyarakat miskin ni sebenarnya masih luas. Macam saya datang dari negeri Perlis, negeri yang miskin. Kita tahu masih ramai keluarga yang berpendapatan rendah ni, di rumah mereka bahan-bahan bacaan pun tidak ada. Apatah lagi untuk melanggan teknologi internet. Jadi ini satu cabaran yang berbeza bagi kumpulan yang kita kata berpendapatan terendah. Jadi tadi itu yang saya lontarkan cabaran kepada pemain-pemain industri untuk bagaimana kita juga mempunyai peranan. Sebab kalau kita nak masyarakat kita maju, kita tidak mahu bercakap tentang kemajuan yang hanya dinikmati oleh segelintir kelompok yang ada kemampuan, kekayaan. Saya sebut semasa saya menjadi ahli parlimen dulu kalau di Dewan Rakyat, saya tekankan bahawa education is the great equilibrium. Pendidikan adalah alat persamaan yang paling hebat. Hanya dengan pendidikan sahaja, kita dapat mengeluarkan orang daripada kemiskinan. Kalau kita nak keluarkan orang daripada kemiskinan dengan hanya bagi duit, dia hanya sementara. Tapi kalau satu orang tu dia ada pendidikan, dia boleh sama ada bekerja ataupun mencipta peluang pekerjaan sendiri. Jadi mereka ini dapat keluar dari kemiskinan berdasarkan asas yang lebih kuat lah. Sebab kalau kerajaan kena supaya dia mungkin hanya sampai satu tempoh, apabila berlaku inflasi dia sudah tidak mampu lagi. Tapi kalau seorang tu dapat berdikari, dapat kita kata bekerja sendiri, menjana pendapatan sendiri, dia dengan sendirinya tidak lagi perlu bergantung. Kalau kita belajar sosiologi, masyarakat yang maju ni, kita kata dia akan bermula daripada yang pertama dependent. Dependent ni maksud dia apa? Masyarakat yang kurang maju dia bergantung, hidup dia bergantung pada orang lain. Kalau masyarakat yang dah maju sedikit, dia akan independent. Maksud dia bebas. Dia tidak bergantung pada orang lain. Tapi masyarakat yang lebih maju sebenarnya lah dia interdependent. Maksud dia saling melengkapi. Jadi itu yang selontarkan cabaran kepada dunia perbukuan dalam orang-orang industri. Bahawa di samping kita cuba menjana keuntungan daripada kegiatan keilmuan, juga mesti melihat masyarakat adalah sebahagian daripada kita. Jadi bagaimana kalau tadi cabaran untuk kumpulan berpendapatan rendah ni, kita dapat bantu dari segi akses mereka kepada pendidikan asas. Jadi anak-anak mereka tidak ada yang tercicir, dapat bahan bacaan. Kita kalau nak kira dari segi kadar celik huruf, kalau kita tengok indeks pembangunan manusia, kita Malaysia ni antara yang terbaik di dunia. Indeks kita kata literasi kita, celik huruf kita ni antara yang tertinggi di dunia. Tetapi kita kena tanya, kita jangan hanya cakap puas hati. Kita kena tanya, sejauh manakah kadar celik huruf yang tinggi ini diterjemahkan kepada kecintaan kepada ilmu. Maksud dia, ramai rakyat Malaysia yang baca. Banyak mana dia membaca. Bahan jenis mana dia baca. Dan inilah yang, maksud dia, kita mesti merasakan perkara yang lebih tinggi, lebih mendalam, lebih kita kata berkualiti dan berkesan dalam konteks kehidupan masyarakat. Dan bagi masyarakat yang kita kata yang berbeza cabaran dia, tadi satu akses kepada bahan bacaan asas. Yang kedua misalnya macam pelajar-pelajar universiti ataupun pelajar-pelajar kolej, sekolah menengah, tengok dari segi pemilihan bahan bacaan. Kebanyakan masih lagi terhad kepada bahan-bahan bacaan yang hanya bersifat untuk menyelesaikan kerja tugasan yang diberikan. Bukan kerana kecintaan pada ilmu, ingin mendalami, ingin mengetahui, dia ada satu sikap tidak berpuas hati. Maksud dia nak tahu banyak, itu masih lagi belum. Saya selalu bagi tahu dengan kawan-kawan lah. Sebenarnya memang susah untuk kita nak menggalakkan orang membaca. Kecuali kalau kita menimbulkan, dia ada motivasi dia lah. Kita kata macam kalau orang lapar, dia dengan sendirinya akan mencari makanan. Orang lapar dia akan sendiri mencari makanan. Tapi kalau dia ada kesedaran, dia akan cuba cari makanan yang berkualiti lah, yang ada gizi seimbang untuk diri dia. Jadi bagaimana kita kena fikirkan bersama untuk menanam dalam diri masyarakat bahawa
kita ni adalah ejen perubahan untuk menjadikan negara kita negara maju. Jadi kita ada peranan. Jadi satu orang pelajar yang minat sains, bagaimana kita nak memupuk minat sains dia ni, bukan hanya sekadar nak dapat A, tetapi bagaimana dia ada cita-cita untuk adakan penemuan baru. Penemuan baru yang mana dia kata nak selesai masalah dalam masyarakat. Jadi kita kata dia sentiasa ada keinginan lebih daripada sekadar untuk kepuasan diri dia sahaja. Tapi bagaimana dia dapat menyumbang untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Hari ini isu banyak. Kalau dalam sains misalnya, orang hari ini bercakap tentang perubahan iklim. Perubahan iklim ni banyak di bawah dia tu. Kan? Bab airnya, bab kita kata hutannya, bab tanah dia. Jadi kalau satu orang yang ada minat terhadap sains, kita kena cari jalan bagaimana minat dia terhadap satu perkara ni dapat diterjemahkan dalam perkara yang kita kata menambah nilai kepada pendidikan yang diterima. Jadi itu mungkin bahagian cabaran kita yang saya sebut tadi, dia bertahap. Jadi kita kena melihat seluruh rantaian proses penyaluran ilmu dalam masyarakat supaya setiap saluran ilmu yang mereka terima daripada kecil sampai dewasa, kita sentiasa hidup. Kita juga ada kecenderungan dalam masyarakat kita, dia rasa dia habis sekolah, habis universiti, habis dah, tak perlu belajar benda baru. Ini pun satu perkara, satu semangat yang kita kena baiki lah. Yang mana kita selalu kalau kita bercakap dengan masyarakat, mudah orang bercakap ilmu ni belajar sepanjang hayat. Kan, tapi adakah benar-benar kita terjemahkan dalam kehidupan kita untuk kita tambah ilmu? Selalunya yang kita belajar benda baru pun berkaitan diri kita. Macam mana nak baki kereta, nak baki rumah. Tapi macam mana kehidupan masyarakat yang lebih daripada itu, kita dapat selesaikan, kita jarang beri perhatian. Jadi ini kebanyakan perkara yang kita belajar ni lebih kepada nak menyelesaikan hal sendiri. Tapi bagaimana kita nak menjelmakan nilai dan ilmu untuk hidup bersama, itu jarang diperkatakan. Sebab tu bagi saya tadi kebudayaan itu penting. Sebab kebudayaan lah yang akan mengikat. Sebab apa? Apakah nilai-nilai yang dikongsi bersama oleh masyarakat, itu yang kita nak hidupkan. Sebab kalau kita maju macam mana pun, masyarakat kita ada banyak persengketaan, banyak bibit kebencian, prejudis. Jadi kita akan hidup dalam masyarakat yang bagi saya tak seimbang lah. Baik, okey. Agak tuntas dia. Orang kata apa perincian ya. Okey tuan. Kalau saya boleh tahu daripada admin, kita ada berapa minit? 30 minit. Okey. Alright. Pergi kepada 30 minit lagi tuan. Ada banyak lagi ni masa. Okey. Kita akan pergi kepada soalan selanjutnya. Okay. Tadi kita dah sebut tentang peranan, okey, tentang ialah teknologi, tentang cabaran, okey. Kita dah sentuh tentang isu-isu yang mungkin berlaku. Tetapi kita juga perlu lihat dari segi inisiatif. Jadi peranan, apa inisiatif kan? Jadi apakah inisiatif yang perlu dilaksanakan untuk meluaskan lagi pembudayaan ilmu dalam masyarakat? Dan kunci penting untuk memertabatkan kesantunan budaya ilmu dalam negara kita. Jadi apakah inisiatif yang sepatutnya dari pandangan tuan? Inisiatif ni banyak saya rasa, dibuat oleh kumpulan berbeza, agensi yang berbeza lah. Kalau macam pihak kerajaan, kalau kita tengok setakat yang saya ingat lah, pihak kerajaan menyediakan insentif pelepasan cukai. Pelepasan cukai sekarang sehingga RM3,000, kalau tak silap saya, yang mana kita buat pembelian buku. Jadi yang mana yang pekerja yang kena bayar cukai ni, dia boleh buat tuntutan pelepasan cukai. Jadi tidaklah kita kata menjimatkan RM3,000. Itu antara contoh yang kerajaan boleh buat. Tetapi kalau dalam kita sebutkan tadi, di peringkat rendah dan bawah ni, dia inisiatif misalnya mewujudkan perpustakaan, ya. Perpustakaan di peringkat desa. Ini bukan inisiatif baru, tetapi kita kena, macam saya sebutkan tadi, kita tidak boleh berpuas hati. Kita kena selalu tanyakan apakah impak atau kesan daripada apa yang inisiatif yang telah dilaksanakan. Kenapa tidak ada kemajuan misalnya dari segi budaya membaca dalam masyarakat. Dan tambah-tambahan sekarang dengan adanya internet ni,
ramai yang kita kata dia punya screen time. Kan? Masa dia menghadap skrin ni berjam-jam. Tetapi kita tak pasti bahan-bahan bacaan apa yang mereka baca. Dan kebanyakan mungkin menonton. Dan ini pun juga satu saluran ilmu. Kita tak kata sepenuhnya salah. Tetapi kita kena nilai, kena ada cara untuk kita mengukur sejauh mana kemajuan, perkembangan akliah lah ataupun perkembangan ilmu seseorang. Kalau dulu di zaman saya bersekolah, kita ada buku yang mana kita perlu, kalau tak silap saya kemudian dikenali sebagai program Nilam. Program Nilam yang mana pelajar-pelajar perlu membuat rumusan bahan-bahan bacaan yang mereka baca lah. Tetapi kenapa ini tidak menjadi satu perkara yang kita kata bersifat popular? Kalau di sekolah sebab dia tidak dinilai. Maksudnya tidak ada nilai, tidak ada insentif. Jadi aspek yang tadi itulah projek Nilam contoh kan. Okey. Jadi dia ialah bagi pelajar kalau dia membaca banyak-banyak pun apa yang dia dapat. Sebab dia tidak dia kita kata reward dia tidak bersifat segera dan tak semestinya bersifat nampak. Kalau ada pun sikit-sikit lah, mungkin ada sekolah bagi hadiah sama ada bentuk wang tunai dan sebagainya. Tetapi kita nak menanam perkara yang lebih dalam daripada itu. Saya sendiri sebenarnya kalau nak kata pengalaman peribadi lah, minat membaca ni tumbuh kerana keinginan kita untuk menyelesaikan masalah masyarakat yang lebih besar. Bila kita tengok misalnya masyarakat kita ada timbul kita kata isu kaum ataupun isu agama ataupun isu politik. Jadi kita sentiasa nak mencari bagaimana perkara ni kita boleh buat yang lebih baik. Bagaimana hubungan masyarakat lebih baik. Jadi kita akan mula membaca. Sebab itu yang saya sebutkan tadi. Bagi satu orang yang lapar dia akan cari makanan. Jadi kita kena menanam satu wawasan kepada daripada kecil kepada orang-orang muda terutamanya, sebab zaman muda ni zaman kita kata zaman idealistik, zaman idealisme. Jadi kita kena tanam dia untuk berfikiran besar. Kan? Jadi tak kisahlah dalam bidang apa pun, kita kena tanamkan fikiran besar bahawa dia adalah ejen perubahan untuk menjadi pemimpin yang menyelesaikan masalah yang lebih besar. Kita hari ini banyak berretorik lah. Kita kalau jumpa orang muda, kalau kat universiti, kita kata, orang muda pemimpin masa depan. Tapi kita tidak benarkan orang muda bereksperimen. Kita tak benarkan orang muda bebas berekspresi untuk menyatakan apa yang dia sifatkan sebagai satu idealisme dia tentang kehidupan. Walaupun mungkin kita rasa dia ada kekurangan dalam penyampaian dia ataupun mungkin idea-idea belum konkret. Tapi kita sepatutnya menggalakkan dia. Jadi kalau kita menggalakkan dia melalui pelbagai proses, misalnya menghadiri seminar, dialog, forum. Dengan cara itulah kita dapat menyuntik kesederhanaan dalam diri dia, supaya dia tahu bahawa untuk menyelesaikan isu yang dia nampak mudah ni, sebenarnya dia banyak perkara-perkara yang dia kena tahulah. Sebab macam saya sebut di awal tadi, masyarakat kita ni dia bukan seragam, dia tidak uniform. Jadi setiap masyarakat dia ada keunikan dia yang mungkin juga memerlukan penyelesaian unik. Misalnya kalau kita kata budaya membaca, kita selalu berfikiran sekadar lingkungan kita. Pernah tak kita duduk sesaja, kita tanya kita bagaimana budaya membaca di kalangan masyarakat orang asli? Bagi contoh, kita mungkin duduk saja kita tak terfikir sebab kita rasa orang asli ni kita memang tak pernah jumpa ataupun sangat jarang jumpa. Kita tak rasa kita ada keperluan untuk berinteraksi dengan mereka. Kita pernah tak bertanya dalam masyarakat kita hari ini, misalnya macam Institut Terjemahan, saya sebut dalam masa merasmikan dialog buku negara, Institut Terjemahan, kita bangga kita dapat terjemahkan karya-karya ke dalam bahasa Korea, bahasa Jerman, bahasa Perancis. Tapi pernah tak kita fikir, cukup tak bahan-bahan bacaan bahasa Melayu untuk masyarakat dalam negara kita, masyarakat Cina, masyarakat India, ataupun suku kaum di Sabah Sarawak untuk lebih memahami budaya orang Melayu, dan juga cukup tak bahan-bahan bacaan dalam bahasa Melayu yang diterjemahkan daripada karya-karya masyarakat Cina dan juga masyarakat India dan lain-lain ni untuk masyarakat Melayu juga memahami mereka.
Jadi banyak sebenarnya kerja-kerja yang saya sifatkan kerja-kerja kebudayaan kan, untuk kita apa yang disebutkan oleh Profesor Syed Hussein Alatas dalam intelektual masyarakat membangun. Kita berperanan sebagai intelektual yang menemukan pemisahan dalam masyarakat. Ini antara tugas intelektual yang disebut oleh Profesor Syed Hussein Alatas ialah menemukan pemecahan dalam masyarakat. Apabila masyarakat ni dilihat ada kita kata ada krisis lah, ada prejudis, ada kita kata konflik. Jadi tugas kita sebagai intelektual ialah menyediakan landasan bagaimana masyarakat ni boleh berinteraksi, bagaimana masyarakat ni boleh duduk bersama, hidup bersama dalam aman, kita kata saling bertoleransi, hormat menghormati, malah mungkin pada satu tahap yang lebih tinggi hidup sebagai keluarga. Yang mana kalau kita cubit pekanan, kiri pun terasa. Jadi ini semua, apa yang menariknya ialah semua masalah dunia ni hanya boleh diselesaikan dengan ilmu dan sikap yang betul. Jadi sebenarnya ruang bagi ilmuwan, bagi pemain-pemain industri, khususnya perbukuan, ruang ni cukup besar. Sebab semua benda dalam dunia ni dia memerlukan ilmu. Tapi ilmu yang mana, itu kita kena ada satu, kita kata kecekapan untuk kita menghidu, melihat, mendengar, mengenal pasti, mengesan ilmu yang mana yang diperlukan oleh masyarakat kita. Sebab kita boleh, kalau kita kata dalam makanan ni, makanan yang popular kadang-kadang bukan makanan yang berkhasiat. Sama juga dalam soal keilmuan, kadang-kadang yang popular ni bukan kata ilmu yang bermanfaat. Kadang-kadang orang ilmuwan sendiri yang membesarkan lagi pemecahan dalam masyarakat tu. Dia tidak bertindak sebaliknya. Jadi counterpart lah ke situ kan? Ya. Jadi ini yang sebenarnya kita kena bersama fikirkan, kerana kita mahu kehidupan kita, negara kita ni berada pada satu tahap yang lebih baik, yang kita boleh banggakan, yang kita nak dicontohi oleh ramai orang. Okay, satu lagi jawapan yang tuntas. Okay, alright. Tuan boleh minum dulu. Okay, kita ada masa beberapa minit lagi. Minta maaf, admin. Saya gagal untuk kontrol masa sekarang. 15 minit. Okay. Sesuai dah masuk ke round selanjutnya. Alright, okay. Kita berbakti 15 minit. Sekali lagi saya wawarkan kepada semua pengunjung Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur untuk singgah ke Reruai Institut Terjemahan dan Buku Malaysia kerana ITBM menawarkan berbagai buku yang menarik, okay, yang sangat menarik untuk anda. Tidak hanya berlaku di sini, tetapi sebenarnya ITBM juga mengadakan jualan terus di kedai buku ITBM yang berada di seksyen 10 Wang Semaju dan juga di Shopee. Alright, masih berlaku secara serentak di 3 lokasi atau 3 platform yang berbeza. Anda boleh dapatkan pelbagai buku yang ditawarkan. Untuk soalan yang selanjutnya adalah berkaitan dengan keadaan semasa. Okey, definitely. Yang Perdana Menteri ke-10 baru telah menekankan 6 trust dalam membangunkan Malaysia madani. Alright. Boleh tak tuan kongsi signifikan 6 trust? Saya tak ada sebab 6 trust tu. Okey. Signifikannya kepada pembangunan sosioekonomi negara dan juga usaha pembudayaan ilmu. Jadi hubung kaitnya. Silakan. Bagi saya sebenarnya Perdana Menteri yang sebelum ni bercakap tentang keluarga Malaysia, kan? Perdana Menteri yang sebelum ni bercakap tentang satu Malaysia. Jadi Perdana Menteri sekarang bercakap tentang masyarakat madani. Cuma mungkin gagasan masyarakat madani cuba diketengahkan pada hari ini dari segi penyataannya sedikit berbeza dengan yang pernah dikemukakan pada 1990-an dulu. Kerana madani yang cuba diketengahkan kali ini diketengahkan bersama dengan 6 trust yang beliau gariskan. Tapi apapun gagasan yang dikemukakan, wawasan yang dikemukakan oleh pemimpin, dia sebenarnya adalah apa yang saya sebutkan adalah untuk membawa negara ke satu tahap yang berbeza, satu tahap yang lebih baik. Dan kalau kita nak kata berkaitan macam yang saya sebutkan juga tadi, semua bidang dia memerlukan ilmu sebagai satu landasan untuk dia bergerak ke depan.
Jadi kalau misalnya dalam gagasan Madani ini juga bercakap tentang daya cipta, kepanan, semua ini tentu memerlukan aspek keilmuan. Dan sebenarnya perasaan kita nak bertukar dari segi slogan ataupun kita kata sebenarnya semua bercakap tentang perkara yang saya anggap sama. Saya anggap sama ni maksudnya kita nak jadikan semua negara kita lebih baik. Kalau dalam yang saya faham, saya suka gunakan sebagai misi ketamadunan. Misi ketamadunan maksudnya kita nak negara kita ni menjadi sebuah memperkenalkan sebuah tamadun, menyelahkan kata ciri-ciri ketamadunan yang mana yang membezakan tamadun ni daripada ilmu yang saya katakan sebagai lambakan ialah dia mesti ada aspek nilai, aspek moral di sebaliknya. Kerana kalau kita tengok dari segi perkembangan ilmu sains, misalnya ilmu sains yang berkembang sejak dulu, dia menemui jalan buntu sekiranya ia tidak mempunyai landasan moral ataupun etika yang datang bersama ilmu sains ni. Kita tahu misalnya ilmu sains menemui teknologi nuklear misalnya, kan, tanpa adanya landasan moral dan etika tadi, nuklear itu akan disalahgunakan, kan. Sedangkan kalau kita belajar dari segi kita belajar sedikit pasal tenaga, ilmu nuklear ni antara teknologi nuklear ni antara dia paling membebaskan karbon dan dia paling kaya dari segi banyak tenaga. Tetapi tanpa landasan moral dan etika tadi, ilmu akan salah gunakan untuk perkara lain. Sama juga macam dadah. Kita tahu, kita belajar perubatan dadah ni guna untuk buat ubat dan sebagainya. Tapi ada istilah kita kata penyalahgunaan dadah. Jadi tanpa landasan moral dan etika, kita akan menyalahkan banyak perkara. Jadi apa yang Perdana Menteri kita cuba kenalkan ni bukanlah bagi saya bukan perkara baru. Siapa yang mengikuti pandangan-pandangan beliau sejak dulu, kebetulan sebab saya menulis biografi beliau, jadi saya banyak rujukan tentang beliau. Jadi memang misi ketamadunan ni bukan misi baru lah. Cuma beliau menegaskan semula dan memberi sejumlah panduan lah tentang prinsip-prinsip yang kita boleh ambil dalam kita memandu kita untuk membuat keputusan, dalam memandu kita dalam kita mengetahui apa kata kerangka dalam kita nak buat keputusan, apa yang kita ingin capai. Cuma bagi seorang ilmuwan, kita sentiasa kena ada satu kesedaran bahawa kita tidak hidup dalam realiti yang ideal. Kita hidup dalam realiti yang sempurna. Realiti kita ni banyak kekurangan. Kalau dalam bidang ekonomi, kita ada supply and demand lah. Demand kita ataupun kehendak kita ni memang besar. Kita nak jadi negara yang hebat, kita nak jadi negara yang maju, kita nak jadi negara yang kita kata berperadaban, kita nak jadi negara yang dicontohi oleh ramai, kan, nak jadi negara rujukan. Tetapi dari segi supply, sekiranya kita berkongsi hasrat yang sama, setiap individu dalam negara kita ni mempunyai peranan dan tanggungjawab di kedudukan masing. Guru ada tanggungjawab dia, penjawat awam yang ada tanggungjawab dia, petugas kesihatan ada tanggungjawab dia, polis ada tanggungjawab dia, pelajar ada tanggungjawab dia. Malah kita anggota masyarakat yang mungkin dah pencen ada tanggungjawab kita masing-masing. Jadi macam saya kata tadi, kita dalam kehidupan biasa kita ni selalu kita hanya peduli sekitar lingkungan yang terdekat kita sahaja. Jadi kita kena mengasuh diri kita dan juga yang golongan terdekat kita untuk kita meluaskan lagi wawasan kita, untuk kita melihat dunia hari ini sesuai dengan perkembangan teknologi, bahawa dunia hari ini sempadan ni dah kabur. Dunia hari ini sempadan dah kabur. Apa yang berlaku di Amerika hari ini, misalnya naiknya dolar, kuatnya dolar Amerika memberi kesan kepada kita. Hari ini perang Ukraine dengan
Rusia memberi kesan kepada kita. Jadi kalau kita ada wawasan yang lebih besar, kita melihat kita tidak hanya menjadi negara penerima. Kita tidak hanya menjadi individu penerima terhadap perkembangan orang lain. Kita ni negara Malaysia ni bagi saya sangat tua kerana kita terdiri daripada penduduk majoriti yang sebenarnya cukup istimewa. Sebab apa kalau kita ambil tamadun yang besar, tamadun Cina, tamadun India, tamadun Islam, kita kata penduduk majoriti di negara kita ni, Melayu, Cina dengan India ni sebenarnya datang daripada tamadun, kalau kita ambil usul lah, tamadun yang besar yang sebenarnya sepatutnya memperkayakan cara kita melihat dunia, kan, sepatutnya menyuntik kita punya kesedaran dan keinginan untuk menjadi sebuah negara dan juga besar yang mana kita menjadi melting pot, tempat pertemuan sebagaimana pernah berlaku dalam Kesultanan zaman Empire Melaka dulu. Apa yang belajar sedikit sejarah, zaman Melaka dulu ada 8 bahasa dituturkan. Di zaman kegemilangan Melaka ada 84 bahasa dipertuturkan. Tetapi kenapa hari ini kita tak boleh menjadi segah dulu? Kita kena tanya balik dengan diri kita, bagaimanakah cara kita menanggapi ilmu. Hari ini mungkin kerana kita banyak reservation, kita banyak sifat defensif, kita kurang mengambil sikap terbuka terhadap ilmu, jadi menyebabkan negara lain kembang jauh lebih pantas berbanding kita lah. Jadi ini kita mungkin satu kata persoalan yang kita kena fikirkan bersama. Itulah dia tadi komen diberikan oleh Tuan Nur Amin Ahmad, dan Tuan Nur Amin juga meninggalkan persoalan untuk kita fikirkan bersama. Jadi sampai sini saja sesi yang kita ada bagi kali ini, dan insyaAllah kita akan bersama lagi pada hari esok. Temui kami di waktu yang sama, insyaAllah kami akan bawakan dengan politik untuk yang selain daripada ini. Sekian, terima kasih Tuan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Saya harap perkongsian yang diberikan bermanfaat, khususnya pada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.